Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah kami iaitu Dr. Fazilah binti Razali kerana telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami dalam subjek pembangunan kurikulum. Sebelum memulakan pembintangan kami, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan ini iaitu yang pertama Nur Syahsyah Nazura binti Raini, nombor matrik 206308, Siti Nurhasniza binti Alias, nombor matrik 207965, Nur Izzah binti Razak, nombor matrik 207239 dan saya Nur Imra Izzati binti Muhammad Yoki, nombor matrik 205293. Next. Kumpulan kami memilih untuk menubuhkan kelab kesukarelawan. Di tengah-tengah slide ini merupakan logo bagi kelab kami iaitu kelab kesukarelawan. Next. Baiklah, saya akan meneruskan pembintangan kami dengan bahagian pengenalan. Kesukarelawan ini lebih dikenali sebagai kerja sukarela yang dilakukan secara ikhlas, tiada unsur paksaan dari mana-mana pihak serta dilakukan dengan rela hati tanpa mengharap apa-apa balasan. Tambahan lagi, kerja sukarelawan yang dilakukan ini mestilah dapat memberi faedah kepada kumpulan sasaran. Dalam arti kata lain, kerja sukarela ini juga boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk perkhidmatan dan perkongsian. Ianya juga merupakan proses pembelajaran atau pengalaman pembelajaran. Next. Penubuhan kelab ini adalah bertujuan untuk memupuk semangat keprihatinan sosial, menguatkan hubungan persaudaraan serta melahirkan pelajar yang mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Matlamat penubuhan kelab ini pula adalah untuk meringankan atau mengurangkan beban golongan yang memerlukan bantuan. Next. Penubuhan kelab ini sebenarnya memberi banyak faedah kepada pelajar. Antaranya ialah para pelajar dapat meningkatkan keyakinan diri dan jati diri sepanjang mengikuti program yang dianjurkan. Selain itu, pelajar juga dapat memupuk nilai keprihatinan terhadap masalah yang dihadapi oleh orang lain. Seterusnya, pelajar dapat mengelakkan diri dari sifat mementingkan diri sendiri dan sifat kebenaran. Tangan yang memberi adalah lebih baik dari tangan yang menerima menjadi prinsip bagi penubuhan kelab ini. Seterusnya, visi bagi kelab ini ialah kelab kesukarelawan akan menjadi sebuah badan yang sentiasa bersiap siaga untuk membantu pihak yang memerlukan tanpa mengira bangsa, agama, kaum dan warna kulit. Dan misi bagi kelab ini ialah kelab kesukarelawan akan dapat melahirkan pelajar yang sentiasa prihatin terhadap keadaan semasa, melahirkan pelajar yang sentiasa ikhlas dan peka terhadap kerja yang dilakukan serta bersedia untuk memberikan komitmen yang sepenuhnya. Membina serta memantapkan lagi jati diri pelajar yang menyertai kelab ini, melahirkan pelajar yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan mewujudkan hubungan luar yang harmoni. Seterusnya, saya serahkan kepada Syasha untuk meneruskan pembintangan. Okey, saya akan menyambung pembintangan. Untuk falsafah program, kelab ini bertujuan untuk menjadi perancang, pembimbing dan pendorong kepada para pelajar dalam aktiviti kesukarelawan. Selain itu, ia menimbulkan semangat kesukarelawan dalam kalangan para pelajar sekolah. Dan seterusnya, membuka peluang dalam aktiviti kesukarelawan kepada para pelajar pada peringkat awal iaitu pada peringkat persekolahan. Okay, untuk analisis keperluan, kita ada 3 bahagian iaitu bahagian A, latar belakang responden yang mempunyai jantina dan umur para responden. Bahagian B, pengetahuan responden dan aktiviti kesukarelawan untuk menganalisis pengalaman dan pengetahuan responden terhadap aktiviti kesukarelawan. Bahagian C, pandangan mahasiswa terhadap penubuhan kelab sukarelawan iaitu kita minta persetujuan responden dalam penubuhan kelab kesukarelawan di sekolah. Okay, di sini kita dapat lihat bahagian A iaitu latar belakang responden. Okay, kita mempunyai 40 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa Fakulti Pengajian Pendidikan. Lelaki kita dapat 18 orang iaitu mewakili 45% dan perempuan kita dapat 22 orang iaitu mewakili 55%. Okay.
umur majoriti para responden yang kita soal selidik iaitu 21 hingga 22 tahun yang mewakili 92.5%. Okay, untuk bahagian B kita ada 5 soalan. Yang pertama adalah soalan, adakah anda pernah menyertai aktiviti sukarelawan? Okay, pada soalan ini seramai 40 orang iaitu mewakili 100% pernah menyertai aktiviti sukarelawan. Okay, untuk soalan yang kedua adalah menyatakan peringkat anda menyertai aktiviti sukarelawan. Okay, pada bahagian ini seramai 22 orang iaitu 55% menyertai aktiviti sukarelawan di peringkat sekolah. Okay, soalan yang ketiga adalah apakah aktiviti sukarelawan yang disertai? Okay, seramai 28 orang iaitu majoriti kita punya responden yang mewakili 70% pernah menyertai aktiviti gotong royong. Okay, untuk soalan yang keempat, okay, pada pendapat anda apakah aktiviti sukarelawan memberi manfaat individu yang terlibat? Okay, untuk soalan ini seramai 40 orang iaitu kesemua responden bersetuju dengan pernyataan ini iaitu aktiviti sukarelawan ini memberi manfaat kepada individu yang terlibat. Okay, untuk soalan yang terakhir, pada pendapat anda apakah kelebihan yang kita dapat daripada menyertai aktiviti sukarelawan? Okay, pada soalan ini seramai 25 orang iaitu mewakili 62.5% menyatakan bahawa aktiviti sukarelawan dapat memupuk nilai murni dalam diri pelajar. Okay, seterusnya kita pergi kepada bahagian terakhir iaitu bahagian C, itu pandangan mahasiswa terhadap penubuhan kelab kesukarelawan. Okay, pada bahagian ini kita ada 3 soalan. Soalan pertama adalah pada pendapat anda wajarkah kelab sukarelawan ditubuhkan di sekolah? Untuk soalan ini seramai 40 orang iaitu 100% menyatakan kelab ini wajar untuk ditubuhkan di sekolah. Okay, soalan yang kedua, berikan sebab jika anda bersetuju. Okay, seramai 27 orang iaitu 67.5% responden memilih bahawa aktiviti sukarelawan dapat memupuk semangat bantu-membantu dalam diri pelajar. Untuk soalan terakhir adalah berikan aktiviti sukarelawan yang sesuai untuk dilakukan oleh pelajar sekolah. Untuk soalan ini, seramai 33 orang iaitu 82.5% memilih aktiviti gotong royong sebagai aktiviti yang paling sesuai untuk dilakukan oleh pelajar sekolah. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Izzah. Okey, bagi konsep kurikulum, kami menggunakan 4 konsep iaitu yang pertama menggunakan pendekatan saintifik teknikal. Tujuan penggunaan kaedah teknikal adalah untuk meningkatkan kualiti pelaksanaan dan kelab. Pendekatan teknikal saintifik dipilih kerana pendekatan ini mengambil paradigma proses hasil yang mengusulkan bahawa hasil yang baik dijangka akan terbentuk dengan adanya proses yang tegas. Pendekatan ini juga mampu memperkembangkan reka bentuk kurikulum program dan dapat dinilai hasilnya. Seterusnya, konsep Tuhan dan agama sebagai sumber reka bentuk. Tuhan dan agama sebagai unsur reka bentuk bererti sebagai sumber rujukan utama bagi kelab ini adalah apa yang telah diajar oleh agama masing-masing. Hal ini demikian, setiap agama dan kepercayaan mengajar umatnya untuk berbuat baik dengan setiap manusia. Seterusnya, Tuhan dan agama ni adalah untuk mendekatkan diri individu dengan pencipta dan agamanya. Tuhan dan agama dipilih sebagai sumber rujukan kerana sumber ini adalah sumber yang sah serta sumber yang tidak mampu disangkal lagi kebenarannya oleh manusia, malah telah terbukti kebenarannya melalui kajian. Seterusnya, reka bentuk berpusatkan masalah dan situasi kehidupan. Reka bentuk berpusatkan masalah dan situasi kehidupan ialah reka bentuk yang memfokuskan masalah kehidupan sama ada pada tahap individu ataupun masyarakat. Reka bentuk situasi kehidupan dipilih untuk memberikan pembelajaran melalui pengalaman yang kekal tersemat. Rasional reka bentuk berpusatkan masalah ini merupakan reka bentuk yang melibatkan penyelesaian masalah sama ada pada tahap individu maupun masyarakat. Masalah ini
boleh menjana model insan yang peka dengan keadaan dan terdidik keseluruhannya dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Bagi reka bentuk situasi kehidupan pula dipilih berdasarkan pembentukan model insan yang mampu mengaplikasikan segala ilmu, kemahiran serta nilai dipelajari sepanjang kehidupan masing-masing supaya dimanfaatkan pada masa kini dan akan datang. Yang keempat, amalan kesukarelawan dapat diterapkan dalam diri setiap ahli kelab. Seperti yang kita tahu, aktiviti sukarelawan ini mempunyai banyak manfaat kepada diri sendiri. Antaranya ialah dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Ketika kita membantu orang lain, kita bukan sahaja membantu orang itu menjadi lebih baik, malah membantu kita menjadi seseorang yang lebih baik. Aktiviti kesukarelawan dapat memberikan kesedaran tentang kesusahan yang dihadapi oleh sebahagian masyarakat kepada individu yang lebih bernasib baik. Rasionalnya adalah sebagaimana yang kita maklum, para pelajar seringkali merasa stres disebabkan kerja-kerja rumah yang bertambun. Jadi apabila waktu cuti, mereka dapat melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan dan perasaan bosan dan perasaan supaya mereka terjebak dengan gejala negatif itu dapat dihindarkan dengan terisinya waktu lapang dengan aktiviti kesukarelawan. Seterusnya, matlamat. Kelab kesukarelawan ditubuhkan berdasarkan matlamat untuk melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti, tolong-menolong dan melakukan amal kebajikan tanpa mengira agama, kaum dan etnik bermula di peringkat sekolah di samping menyuburkan nilai kesukarelawan dalam diri pelajar untuk diamalkan pada kehidupan seharian. Bagi mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek jasmani, emosi dan rohani serta intelek, pelajar perlu keluar dari zon selesa mereka. Sebagaimana yang kita tahu, aktiviti kesukarelawan adalah sebuah aktiviti yang dijalankan bagi membantu masyarakat ataupun komuniti yang melintasi sempadan perkauman dan agama. Kelab kesukarelawan ini merupakan kelab yang versatil yang tidak hanya memfokuskan kepada melahirkan individu yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi, tetapi sebagai satu organisasi pengajaran dan pembelajaran. Kelab ini juga menekankan kemahiran dan nilai daripada pelbagai aspek untuk membentuk pelajar atau remaja yang gemilang secara holistik. Kelab kesukarelawan memainkan peranan untuk bukan sahaja menanam sifat membantu secara sukarela dalam diri pelajar, tetapi juga membentuk generasi berbilang kaum yang bersepadu dan cemerlang. Seterusnya, objektif. Terdapat 3 objektif. Yang pertama iaitu menyemarakkan nilai kesukarelawan dalam diri pelajar melalui aktiviti di sekolah. Dengan penubuhan kelab ini di sekolah, pelajar dapat mengamalkan nilai dan amalan membantu orang lain sejak kecil. Selain membantu, pelajar juga dapat merasai nilai kesyukuran dalam diri mereka. Selain itu, pihak sekolah juga telah menubuhkan kelab sukarelawan bertujuan untuk mengajar ilmu kesukarelawan kepada generasi muda sejak di bangku sekolah dan bukan apabila di universiti atau apabila sudah mencapai umur dewasa. Ini kerana pentingnya memupuk nilai kesukarelawan dalam diri setiap masyarakat. Seterusnya, mengamalkan nilai perpaduan, kerjasama, bertolak ansur dan empati melalui aktiviti yang dijalankan. Perpaduan adalah kunci kepada keselamatan dan pembangunan negara. Bagi sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia, nilai perpaduan perlulah dipupuk dari usia muda. Selain ibu bapa, guru-guru sekolah juga memainkan peranan yang besar dalam mewujudkan suasana harmoni dan perpaduan dalam kalangan pelajar. Justru itu, kelab sukarelawan ini ditubuhkan sebagai langkah awal ke arah memupuk nilai-nilai murni untuk perpaduan di samping memberi pendedahan dan pemahaman tentang kesukarelawan. Objektif ketiga ialah menggalakkan penyertaan ibu bapa atau penjaga, ahli masyarakat, komuniti dan agensi-agensi lain dalam kegiatan sukarelawan. Aktiviti sukarelawan ini memerlukan komitmen yang tinggi daripada semua pihak. Apabila masyarakat, terutama ibu bapa, bekerjasama ataupun melibatkan diri, keharmonian antara persekitaran atau komuniti boleh diwujudkan. Malah, terlahirnya perasaan cinta akan aktiviti kesukarelawan. Justru itu, kelab kesukarelawan
kesukarelawan ini mampu bertindak secara positif di samping bertindak sebagai pengukuh untuk mengubah kehidupan masyarakat agar mereka mencintai alam semula jadi dengan menyertai aktiviti sukarelawan tanpa mengira wang ringgit. Itu saja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Saya akan membentangkan bahagian reka bentuk kurikulum. Di bahagian ini terdapat 3 domen iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Yang pertama saya akan menerangkan tentang pengetahuan. Pengetahuan ini merupakan perihal mengetahui kepandaian dan kebijaksanaan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pusaka edisi 4 2010. Pengenalan sebuah kelab amatlah penting dilakukan sebagai usaha untuk memperkenalkan kepada pelajar mengenai makna kesukarelawan dan juga tujuan manusia menceburi diri dalam bidang kesukarelawan. Sebelum mengikuti latihan ini, pelajar akan didedahkan dengan konsep dan latihan yang secara profesional. Pada asasnya konsep ini adalah sangat penting dalam bantu orang ramai dan memahami bagaimana sesuatu proses itu berlaku secara tidak langsung dapat menimba ilmu tentang kesukarelawan. Pelajar harus mengetahui konsep yang mereka gunakan semasa menjalani aktiviti ini. Seterusnya ialah etika ketika menjalani aktiviti kesukarelawan. Etika ialah prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Pelajar yang menyertai kelab ini mestilah didedahkan dengan etika untuk dijadikan sebagai panduan. Antara etika menjadi yang digunakan semasa aktiviti ini berlangsung adalah seseorang sukarelawan itu perlulah bersikap profesional dan meletakkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas. Dengan mengikuti aktiviti ini sedikit sebanyak ia dapat membantu pelajar untuk menambah keyakinan diri dan juga mampu bekerja secara profesional. Yang terakhir sekali ialah aplikasi kelab kesukarelawan dalam kehidupan seharian. Apa yang dinyatakan di sini ialah penglibatan secara langsung dalam menjalankan aktiviti seperti program jalinan komuniti, program pertukaran pelajar dan perkhidmatan kempen kita semua. Pelajar dapat merasai sendiri bagaimana aktiviti ini dilaksanakan dalam sesuatu program. Kebanyakan aktiviti ini akan menarik minat pelajar. Ramai kebanyakannya pelajar, ramai orang yang berpendidikan yang terlatih yang mampu memberikan tunjuk ajar. Sebagai seorang pelajar, amalan tolong menolong adalah salah satu yang patut disemai dalam diri. Hal ini kerana ini akan membantu dalam meneruskan sesuatu program dan sikap kerjasama amatlah dititik beratkan kerana ia salah satu dalam kemahiran insaniah. Seterusnya. Seterusnya ialah kemahiran dan dalam ini bahagian ini terbahagi kepada 3 iaitu kemahiran berkomunikasi 2 hala, kemahiran kepimpinan sebagai pemimpin dan kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran ini dapat dijana ketika pelajar mengikuti aktiviti kesukarelawan. Komunikasi boleh diterapkan sebagai proses dalam menyampaikan maklumat dan idea kepada orang lain ataupun dalam ahli kumpulan. Ia merupakan proses interaksi termasuklah perbuatan yang disampaikan dalam bertukar idea dan sebagainya. Komunikasi bukan sahaja dalam bentuk lisan, dia boleh dijadikan sebagai macam bahasa isyarat, macam untuk orang buta lisan semua. Pada peringkat ini, kemahiran komunikasi ini penting bukan sahaja masa sesi orientasi
ia juga dititik beratkan ketika menjalani aktiviti tersebut. Contohnya ketika kita menghadiri rumah anak yatim, kita boleh merasai sendiri dengan kita berkomunikasi dengan anak yatim tersebut. Seterusnya ialah kemahiran kepimpinan sebagai pemimpin. Konsep kepimpinan dalam Islam ditakdirkan sebagai perkembangan kesejahteraan dan untuk mencapai matlamat itu, pemimpin haruslah dipilih dari kalangan individu yang berwibawa dan mempunyai semangat kepimpinan yang tinggi. Antara aktiviti yang dijalankan dalam kelab ini dapat wajarlah dikuasai oleh setiap pelajar. Kelab kesukarelawan ini dapat membentuk kemahiran kepimpinan dalam diri pelajar kerana mereka sendiri yang sukarela untuk membantu orang lain. Sampai itu, para pelajar juga dapat melatihkan diri untuk sentiasa bersedia dengan apa jua rintangan yang bakal dihadapi. Dan terakhir sekali, kemahiran menyelesaikan masalah. Melalui kelab ini, sudah tentu para pelajar akan dapat mempelajari kemahiran menyelesaikan masalah apabila mereka menghadapi rintangan. Mereka perlu berfikir secara kritis. Pada waktu yang sama, perkara ini dia agak mencabar bagi setengah individu. Jadi kelab inilah yang akan melatih para pelajar untuk lebih berfikiran terbuka ketika menghadapi masalah, terutama sekali melibatkan orang ramai. Okay, next. Okay. Yang terakhir sekali, nilai. Nilai terbahagi kepada 3, sikap terhadap Tuhan, sikap terhadap masyarakat dan sikap terhadap diri sendiri. Okay, melalui kelab kesukarelawan ini, para pelajar dapat mempelajari nilai ketuhanan. Hal ini kerana kebanyakan aktiviti yang dijalankan dapat membuka mata setiap ahli kelab dan menikmati nikmat yang dikurniakan. Okay, di samping itu, mereka juga akan menghormati agama lain. Sebagai contoh, apabila kita mengikuti aktiviti seperti pasca bencana banjir, dia bukan orang Melayu je yang kita akan jumpa. Macam ada orang bangsa India, bangsa Cina. Lepas tu, bagi yang beragama Islam, nilai ketuhanan ni macam wajib kerana kita dapat melaksanakan satu perintah Allah. Sebab kita akan saling membantu secara sukarela dengan hati terbuka. Seterusnya ialah sikap terhadap masyarakat. Sikap terhadap masyarakat. Melalui kelab ini, pelajar dapat bersosial dengan baik dengan mereka memberikan perkhidmatan atau terapi yang memuaskan tanpa menimbulkan salah faham. Pelajar yang menyertai kelab ini, dia akan mempunyai nilai berasaskan komuniti. Nilai sosial yang pertama, mereka dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Lepas tu pelajar dapat ruang untuk berkomunikasi dengan orang ramai juga. Seterusnya ialah sikap terhadap diri sendiri. Penubuhan ini, kelab ini dapat mengembangkan sikap kepimpinan dalam diri seorang pelajar. Sikap ini meliputi nilai rajin, keberanian, nilai yang tidak mudah putus asa dan kerjasama. Apabila pelajar mengikuti aktiviti kesukarelawan dalam ini, mereka perlu faham erti sukarela di mana mereka sendiri akan merasai nilai keikhlasan dalam diri. Mereka sendiri yang dapat menjiwai ketika mengikuti aktiviti.
Pelajar harus sedar dan teliti setiap perincian masalah dan mengeluarkan idea yang bernas. Next. Okey. Seterusnya saya meneruskan pembentangan dengan pelaksanaan kurikulum. Terdapat 5 aktiviti yang akan dijalankan semasa program di bawah kelab kesukarelawan ini. Yang pertama ialah aktiviti pertama ialah sesi pengenalan kelab. Aktiviti kedua, volunteer coffee talk. Yang ketiga, program jaringan komuniti iaitu Rumah Asuhan Anak Yatim. Aktiviti keempat, program pertukaran pelajar. Dan akhir sekali, khidmat kempen Kita Semula. Okay, aktiviti yang pertama, perjumpaan kelab ini akan memberi pemahaman kepada pelajar tentang kelab. Contohnya, pelajar yang tidak tahu prosedur sukarelawan ini akan menimbul ilmu dan adalah penting untuk mereka beri pemahaman yang jelas dan mereka akan didedahkan lebih dengan kelebihan dan faedah ketika mengikuti kelab ini. Okay. Ketika sesi pengenalan ini juga mereka akan menyusun carta organisasi kerana itu adalah penting bagi sesebuah kelab kerana dia sebagai titik permulaan kelab yang dianjurkan. Ini akan menyentuhkan sifat kepimpinan dan perwatakan pelajar. Okay, seterusnya ialah aktiviti volunteer coffee talk. Program ini dapat melatih pelajar dari segi ketahanan dan keyakinan diri. Ini dikatakan kerana volunteer talk ini mereka akan diberikan pendedahan tentang kesukarelawan, macam pelbagai jenis aktiviti kesukarelawan yang mampu memberi daya tahan pelajar untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan cabaran. Okay, yang ketiga ialah program jaringan komuniti Rumah Asuhan Anak Yatim. Pelajar akan mengunjungi rumah anak yatim yang boleh memberikan kesan mendalam kepada mereka. Hal ini kerana pelajar dapat merasai bagaimana keadaan mereka, anak yatim tersebut dibesarkan di rumah anak yatim. Okay, program ini perlulah diketuai oleh seorang pemimpin yang berbahawa. Semoga agar program berjalan dengan lancar. Okay. Program ini mewakili jenis kemungkinan dalam setiap ahli kumpulan. Biasanya apabila kita mengikuti rumah asuhan asuhan anak yatim ini, mereka akan terbahagi kepada beberapa ahli kumpulan untuk menjalani aktiviti masing-masing. Okey, yang keempat ialah program pertukaran pelajar. Okay, program pertukaran pelajar ini adalah satu inisiatif terbaik untuk menggalakkan persefahaman budaya antara masyarakat berbilang kaum dan agama. Okay, dengan pelbagai aktiviti yang dijalankan, dia menjadi platform untuk peserta dalam berkongsi ilmu dan pandangan secara anonim. Program ini telah mendapat sebahagian dari kelab kesukarelawan kerana pelajar mengikuti aktiviti ini secara sukarela. Okay. Selain menambah pengetahuan intelek, pelajar juga dapat meningkatkan kemahiran lisannya seperti kemahiran berkomunikasi dan juga kepimpinan. Okay. Oleh itu, pelajar seharusnya mengambil peluang untuk memperbaiki diri agar menjadi insan yang lebih berguna. Dan akhir sekali ialah khidmat kempen Kita Semula. Okay. Aktiviti kelab ini amat menekankan nilai kerjasama dalam kalangan ahli kelab. Okay, melalui aktiviti ini, ahli kelab diajak secara berkumpulan untuk memikirkan cara bagaimana penggunaan tong Kita Semula di sekolah bagi menarik minat pelajar lain untuk menggunakannya. Okay. Bukan itu sahaja, hubungan antara ahli kelab juga dapat dieratkan bagi menyempurnakan tugasan. Pelajar akan sedar bahawa kepentingan kita semula itu kerana ia dapat mengurangkan
kos sara hidup yang semakin meningkat pada hari ini. Okay, sekian saja dari saya. Lisa. Okay, seterusnya penilaian pelajar. Terdapat dua kaedah penilaian iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah proses penilaian yang berterusan yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran. Penilaian formatif ni merupakan ujian formal iaitu ujian yang melibatkan kertas dan pensel dalam masa yang singkat dan ujian tidak formal yang melibatkan pemerhatian dan sesi soal jawab. Bagi penilaian sumatif pula ialah penilaian yang boleh dinilai melalui kemajuan murid dalam pelbagai aspek, termasuk aspek-aspek yang tidak dapat dinilai secara berpusat. Pelajar dapat menjalankan ujian secara formal dalam beberapa waktu berdasarkan ketetapan jadual secara individu mengikut kelas. Penilaian terhadap ahli kelab kesukarelawan ini boleh dikategorikan kepada beberapa bahagian. 10% kehadiran, 35% penglibatan iaitu 15% aktiviti di dalam kelas dan 20% aktiviti luar kelas, 30% pertandingan antara kumpulan dan 25% kuis semasa perjumpaan. Tambahan lagi, bonus 10% bagi markah bonus 10% akan diberikan kepada mana-mana pelajar yang sukarela memegang jawatan sebagai pengerusi, timbalan naib pengerusi, bendahari dan setiausaha. Hal ini bertujuan bagi meningkatkan gaya kepimpinan pelajar untuk lebih berani menonjol ke hadapan. Tambahan lagi, sebagai ganjaran hasil daripada penilaian ini, pelajar akan diberikan anugerah daripada pihak sekolah atas usaha penglibatannya dalam mengaktifkan diri sebagai ahli kelab kesukarelawan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.